Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hari ini bersama lagi dengan Cikgu Azrina untuk sains tingkatan 4 KSSM. Kita akan fokus pula pada tajuk bab teknologi hijau. Kita tengok pada topik kita yang pertama, dalam bab teknologi hijau melestarikan alam. Bagi topik 4.1, kelestarian alam sekitar. Di mana standard pembelajaran ada tiga. Yang pertama, mendefinisikan dan mewajarkan teknologi hijau dalam kehidupan, kemudian menghubungkaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau, dan keempat, mengenal pasti sektor dalam teknologi hijau. Kita tengok tentang teknologi hijau. Konsep teknologi hijau, sebenarnya teknologi hijau adalah pembangunan dan aplikasi melibatkan produk, pertanian, peralatan dan sistem. Untuk apa? Untuk memelihara alam sekitar dan alam semula jadi. Maksudnya dia bangunkan, dia hasilkan produk, tujuan dia nak pelihara alam semula jadi. Serta produk tu juga boleh nak hasilkan produk yang minimum kesan terhadap alam sekitar. Minimumkan kesan pada alam sekitar daripada aktiviti manusia itu sendiri. Macam mana? Kita tengok lepas ni cuba terang lagi. Baiklah, kepentingan teknologi hijau untuk mengatasi masalah kemusnahan alam sekitar. Pada masa sekarang, alam sekitar banyak yang termusnah disebabkan aktiviti manusia yang tidak terkawal. Jadi bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Kita kena menggunakan konsep teknologi hijau dalam membangunkan alam kita. Lagi, kita nak kurangkan pengeluaran karbon. Ini yang utama, nak mengurangkan pengeluaran karbon. Sebenarnya karbon atau karbon dioksida lah yang menyebabkan suhu bumi kita semakin lama semakin panas. Salah satu sebab kita nak apply teknologi hijau sebab kita nak mengurangkan pengeluaran gas karbon dioksida. Tingkatkan tahap kesihatan dan kehidupan manusia, kehidupan yang lebih baik, dan menjimatkan penggunaan sumber asli negara dengan cara menggunakan sumber tenaga boleh baharu. Kita guna tenaga boleh baharu ataupun dulu kita sebut tenaga boleh diperbaharui atau renewable energy. Kemudian untuk menghubungkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau dengan pengamalan dasar teknologi hijau, iaitu dasar ini dilancarkan lama dah pada Julai 2009, 12 tahun yang lalu. Di mana ada 4 tonggak utama. Yang pertama, melibatkan tenaga. Dengan cara apa? Mempromosi kecekapan tenaga dan mencari ketidakbergantungan tenaga. Maksudnya kita tak nak terlalu bergantung kepada tenaga yang boleh semakin lama semakin habis. Jadi kita nak apply kepada tenaga alternatif. Apa dia? Kita tengok depan ni. Alam sekitar pula, untuk meminimumkan kesan negatif dan memelihara alam sekitar. Pembangunan yang kurang kesan negatif terhadap alam sekitar. Dan ekonomi, untuk menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi, dan sosial, meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Maksudnya masyarakat hidup menggunakan bahan yang mesra alam sekitar. Tahap hidup pun makin lama semakin baik. Seterusnya berkenaan dengan kecekapan tenaga. Ini adalah label bagi cekap tenaga, label kecekapan tenaga. Kita nampak di sini ada, dia tunjuk kat sini ada 5 bintang. 5 bintang ni merujuk kepada kadar kecekapan tenaga. Kalau banyak maksud 5 bintang tu, tenaga tu paling cekap. Biasanya peralatan elektronik menggunakan dalam 3 ke 4 hingga ke 5 bintang.
Lagi selain daripada tu, ada di label di sini maklumat model. Okay, maklumat model dan kadar cekap tenaga produk. Okay, ni kadar cekap tenaga produk. Ini maklumat model. Okey, yang ini penggunaan tenaga dalam unit kilowatt hour setahun dan ada perbandingan tenaga dengan model biasa. Okey, Okey, kecekapan tenaga. Okey, daripada tadi kecekapan tenaga tu kita tengok. Dia adalah sebenarnya penggunaan tenaga yang kurang, tujuannya untuk menjalankan sesuatu kerja pada kadar yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey, maksudnya contoh tadi kata aircon. Okey, dia berfungsi pada kadar yang sama atau mungkin dia berfungsi dengan kadar yang lebih. Okey, tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil. Dan aplikasi dia boleh meningkatkan penjimatan sumber tenaga. So tenaga tu lebih jimat. Mengukuhkan ekonomi negara dan mengurangkan pembaziran. Okey, kita tak membazir dan menukarkan sisa buang kepada tenaga boleh baharu. Okey, macam mana sisa buang kepada tenaga boleh baharu? Salah satunya contoh kita menggunakan, contoh kita makan makanan, ada yang makanan tu ada yang jadi sisa kan, sisa nasi, buah-buahan, kulit buah-buahan. Okey, tapi benda tu tak dibuang terus, tapi boleh lagi digunakan untuk kegunaan lain. Okey, tengok lepas ni. Okey, ini adalah inisiatif pelaksanaan kecekapan tenaga. Okey, yang pertama kita ada indeks bangunan hijau. Okey, salah satu bangunan yang di Malaysia yang menggunakan indeks bangunan hijau adalah Masjid Raja Haji Fisabilillah di Putrajaya. Okey, mungkin ada kalangan kamu yang pernah pergi ke masjid tersebut. Okey, nanti cikgu tunjukkan video pada kamu. Dan seterusnya, label kecekapan tenaga bagi kelengkapan tenaga elektrik dan kempen teknologi cekap tenaga dan kempen penggunaan tenaga elektrik berasaskan sumber solar. Okey, macam dalam gambar rajah ni ada solar ya, digunakan solar. Okay, kemudian kempen kesedaran terhadap pengguna melalui amalan penjimatan tenaga. So kita galakkan pengguna untuk menjimatkan tenaga. Contoh paling mudah, jika di rumah, jika kita meninggalkan ruang tersebut, bilik ke satu ruang study ke, so kita tutuplah peralatan elektrik di situ, tutup kipas, tutup lampu. Macam kalau kamu di sekolah, kamu keluar rehat atau kamu tutup lampu, untuk kipas. Itu benda mudah je kan. Kemudian yang ni tahun 2010 ada dalam akhbar teknologi hijau jana pertumbuhan. Di poker di sini nampak objektif ni. Okey, baiklah kita tengok di sini. Contoh akhbar ni menunjukkan objektif. Objektif menggunakan teknologi hijau. Nampak untuk mengurangkan kadar peningkatan penggunaan tenaga dalam masa yang sama meningkatkan pembangunan ekonomi. Kemudian dia juga membantu pertumbuhan industri teknologi hijau dan meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara. Serta meningkatkan keupayaan tenaga negara bagi inovasi dan pembangunan teknologi hijau, meningkat daya saing di persaudaraan antarabangsa. Lagi memastikan pembangunan mapan, memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Dan untuk meningkatkan pendidikan dan kesedaran awam terhadap teknologi hijau. 4 tonggak utama. Yang 4 ni, yang pertama tenaga. Maksudnya kita tak nak bergantung kepada tenaga yang lama-lama akan habis. Kita nak menggunakan tenaga boleh baharu. Kemudian tonggak dari segi alam sekitar, nak memelihara dan meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Dari segi ekonomi, meningkatkan bangunan negara, ekonomi negara, dan sosial, meningkatkan kualiti hidup. Okey, kita tengok.
Okey, kita tengok ni lah video tentang Masjid Raja Haji Fisabilillah. Okey, dalam video ni kamu perhatikan teknologi hijau yang diaplikasikan dalam pembinaan masjid tersebut. Okey, antaranya kita boleh tengok di bahagian bumbung ada solar panel. Okey, kamu tengok dulu nampak di sini antaranya kita nampak di bumbung masjid tu ada diletakkan solar panel. Maksudnya kita tidak bergantung pada tenaga yang secara biasa ni kan. Kita menggunakan solar. Okey, lagi kita tengok dia banyak menggunakan cermin. Okey, cermin salah satunya saya dindong cermin. Dan di bahagian bumbung atas tu pun di kubah dia tu pun ada cermin. Maksudnya dia membenarkan cahaya semula jadi menerangi masjid tersebut. So tak perlu bergantung pada lampu. Lagi kita nampak dia banyak kawasan terbuka. Jadi kita tak perlu nak bergantung pada lampu, pada kipas, sebab dia ada pengaliran udara semula jadi. Itu adalah antara salah satu yang kita boleh buat, kita buat bangunan tapi kita nak mengurangkan pada kebergantungan kita pada sumber tenaga. Okey, sektor dalam teknologi hijau yang kita akan belajar dengan lebih lanjut. Okey, antaranya ada banyak ni. Inilah sektor tenaga, sektor pertanian dan perhutanan, sektor perindustrian dan pembuatan, sektor pengangkutan, sektor bangunan, sektor pengurusan sisa dan air sisa, dan sektor teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Okey, kita perhatikan di sini sektor tenaga, iaitu penggunaan tenaga boleh baharu seperti hidroelektrik. Hidroelektrik ni maksudnya kita menggunakan air untuk menghasilkan tenaga elektrik. Solar, macam tadi dia akan masjid tu kan, dia letak di bahagian bumbung tu, dia letak solar panel. Angin macam dalam gambar ni, ada kincir angin, maksudnya kita bergantung pada tenaga angin untuk memutarkan kincir angin tersebut. Ini adalah sumber-sumber, maksudnya tenaga yang bersih. Kata bersih ni maksud mesra alam lah. Dia bebas daripada karbon dan boleh menggantikan bahan api fosil. Apa dia bahan api fosil? Ingat 3 benda tu. Petroleum, gas asli, arang batu. Jadi kita tidak perlu bergantung pada 3 benda ni untuk mendapat tenaga lah. Salah satunya contoh tenaga elektrik, tenaga untuk menggerakkan kenderaan. Kita menggunakan tenaga alternatif yang ni. Dia dalam sektor pertanian dan perhutanan.
Okey, fokus mengawal kadar gas karbon dioksida di dalam udara. Okey, penjagaan nutrien tanah serta penambahbaikan pengamalan penanaman. Okey, jadi kat sini pun dalam bidang pertanian, kita tanam pokok apa semua tu, kita nak kawal kadar gas karbon dioksida di udara. Okey, dan tu kita juga nak jaga tanah supaya subur. Okey, dalam bidang pengangkutan, okey, penambahbaikan prasarana pengangkutan supaya pengangkutan tu dah lebih bersih, maksudnya kurang pencemaran. Di mana bahan bakar kenderaan ni, pengangkutan awam ni tidak mencemarkan, tidak membebaskan karbon monoksida. Okey. Maksudnya lepas ni kamu akan tengok satu persatu bagi setiap topik yang ni. Dan sektor pengurusan sisa dan air sisa, dia fokus kepada usaha untuk minimumkan pembuangan sisa dan air sisa ke persekitaran dengan cara mengolah olah sisa tersebut jadi satu bahan baru, contoh baja kompos. Okey, maksudnya macam kita kat rumah ada bahan organik, maksudnya nasi, lebihan nasi, kulit-kulit, buah-buahan, sayur-sayuran yang kita potong, maksudnya ada lebihan, kita boleh jadikan ni sebagai baja. Okey, jadi berguna. Okey, sektor bangunan. Okey, fokus pembinaan bangunan hijau seperti bangunan berlian, iaitu Ibu Pejabat Suruhanjaya Tenaga. Okey, dia tekankan aspek kualiti alam sekitar dan bangunan, bahan kimia hijau, penggunaan tenaga dan air yang cekap, dan pengurusan sisa pekerja yang baik. Jadi dia aplikasi lah teknologi hijau untuk bangunan ni. Okey, dalam sektor teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK, fokus dia pengamalan TMK hijau dalam pembuatan, reka bentuk, penggunaan serta pelupusan peralatan komputer. Ini maksud kita guna bila kita dah, maksudnya peralatan dah rosak, kita nak lupus, perlu diambil berat juga. Mengurangkan penggunaan bahan berbahaya dengan menggunakan bahan terbiodegradasi serta menjimatkan tenaga. So terbiodegradasi ni maksudnya bahan yang boleh terurai, dia tidak kekal lama dalam alam sekitar kita. Dan sektor perindustrian dan pembuatan fokus kepada kecekapan tenaga dan pengurusan tenaga bagi mengurangkan kesan-kesan negatif serta kesan rumah hijau, jerebu dan hujan asid. Maksudnya kilang lah ni, bagi kilang-kilang, kita nak kilang tersebut dia kurang membebaskan gas karbon dioksida yang memanaskan bumi, dia kurang menyebabkan jerebu, dan kurang mendatangkan masalah hujan asid. Okey, kita habis dah tentang 4.1. Okey, jadi 4.1 kita dah boleh kuasai tentang definisi teknologi hijau kan. Okey, teknologi hijau macam mana? Kita dah boleh hubungkaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau. Okey, kemudian kita boleh kena pasti sektor-sektor dalam teknologi hijau yang cikgu senaraikan tadi ada 7 tu. Okey, kemudian kita tengok satu persatu tentang sektor-sektor tersebut. Okey, kita mulakan dengan sektor tenaga. Okey, sektor tenaga ni kalau ikut ni sektor utama dalam antara semua-semua sektor tadi tu. Okey, dalam sektor tenaga kita nak tengok 3 pula objektif, iaitu memerihalkan isu sosial saintifik, menerangkan isu sosial saintifik dalam sektor tenaga, dan yang ketiga, mewajarkan aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik sektor tenaga. Okey, kita tengok isu dulu. Okey, isu dia. So, isu dalam sektor tenaga ni, okey, mana nampak? Diberi keutamaan. Okey, sektor tenaga ni diberi keutamaan kerana sektor lain dalam teknologi hijau bergantung kepada bekalan tenaga. Contohnya, bahan api fosil yang untuk berfungsi. Okey, dia melibatkan isu kekurangan sumber tenaga. Tenaga lama-lama tak cukup untuk menampung keperluan, dan juga melibatkan isu alam sekitar. Okey, isu kekurangan sumber tenaga. Okey, isunya
penjanaan tenaga daripada sumber sumber tidak boleh baharu, iaitu petroleum, arang batu, gas asli semakin meningkat. Jadi maksudnya kita banyak menggunakan bahan yang tidak boleh baharu ni. Makin lama semakin banyak penggunaan kita. Jadi sumber ini dikatakan lama-lama akan habis dengan cepat. Tidak boleh diganti dalam masa yang singkat, di mana mengambil masa berjuta-juta tahun untuk dihasilkan. Jadi lagi permintaan meningkat menyebabkan kekurangan sumber tenaga tidak boleh baharu untuk kegunaan pada masa hadapan. Maksudnya bila populasi dunia semakin lama semakin bertambah, permintaan terhadap penggunaan tenaga tu pun bertambah. Jadi bila dah bertambah penggunaan tenaga tersebut, dia tidak boleh menampung keperluan tenaga untuk generasi yang akan datang, maksud untuk cucu cicit yang akan datang tu. Macam tu. Jadi kita kena fikir, kan sekarang dah kena fikirlah macam mana untuk mengatasi masalah ni supaya cucu cicit nanti tak akan kehabisan tenaga. Isu alam sekitar. Isu sosio-saintifik berkaitan alam sekitar melibatkan pemanasan global, iaitu suhu bumi semakin panas, dan pencemaran udara. Tu kamu nampak gambar tu kan, di mana kilang tu mencemarkan asap yang mencemarkan udara, boleh menyebabkan jeroboh kan, boleh menyebabkan hujan asid. Pembuangan sisa yang tidak terancang, bila sampah dibuang tak terkawal, tak diurus dengan baik. Lagi pencemaran air, contohnya kilang membebaskan air daripada kilang, air tidak dirawat terlebih dahulu dan dialirkan ke peparitan dan masuk ke sistem perairan, boleh menyebabkan ikan-ikan mati. Dan penebangan hutan, hutan ditebang tanpa kawalan. Sepatutnya hutan ada kawalan, maksud ada jangka hayat umur dia, umur matang untuk pokok ditebang. Tidak boleh disewenang-wenangnya kita tebang, dan bila hutan ditebang perlu ditanam semula. Seterusnya isu sosial saintifik berkaitan alam sekitar. Antara punca-puncanya, kita tengok di sini banyak punca-punca ni. Pertambahan populasi dunia, macam ada cikgu sebut tadi. Bila banyak manusia semakin lama semakin bertambah, jadi banyaklah kebergantungan kepada tenaga. Jadi keperluan tenaga ni lebih tinggi daripada bekalan. Tenaga yang dibekal tak banyak, tapi yang nak menggunakan tenaga tu lagi banyak. Jadi penggunaan tenaga tidak boleh baharu meningkat. Banyak yang menggunakan tenaga ni. Pembangunan tenaga boleh baharu kurang mantap. Dia guna juga tenaga boleh baharu. Contoh macam tadi solar kan. Tetapi kurang mantap, tak digunakan sepenuhnya. Macam kita sekarang tengok sekarang. Berapa masjid yang menggunakan solar panel di bumbung, berapa banyak kawasan perumahan yang menggunakan solar panel di bumbungnya kan. Tu maksudnya tak mantap lagi lah. Kalau dah mantap, boleh kata bangunan-bangunan tinggi, sekolah pun boleh, rumah kita boleh letak solar panel. Dan pembaziran tenaga, tenaga digunakan tak mengikut keperluan, dan penggunaan peralatan yang bukan teknologi hijau, peralatan yang tidak mesra. Seterusnya kesan fenomena perubahan iklim dari pembebasan gas rumah hijau. Jadi mengakibatkan masalah kemarau, banjir kilat, peningkatan suhu bumi, ribut taufan dan kemusnahan biodiversity. Banyak masalah yang berlaku. Isu sosial saintifik dalam sektor tenaga. Penggunaan sumber tenaga tidak boleh baharu, iaitu petroleum, gas asli, arang batu dalam sektor industri pembuatan dan pengangkutan meningkat setiap tahun. Semua kita guna pengangkutan lah, kereta, bas, semua tu kan. Maksudnya meningkat setiap tahun. Ialah sebab setiap tahun kadar jualan kereta makin meningkat. Maksudnya banyak kereta dihasilkan, jadi banyak kereta digunakan. Bukan kereta lah, kenderaan kan.
motor, motosikal. Okay, jika berterusan, sumber bahan api fosil ni lama kelamaan akan habis. Lagi pembakaran bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau. Ini gas rumah hijau seperti gas karbon dioksida. Okey, gas ni menyebabkan apa? Menyebabkan pemanasan global. Okey, di mana suhu bumi semakin panas. Okey, kesannya menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim. Maksudnya iklim terlalu berubah dengan mendadak, menyebabkan berlakunya kemarau panjang serta bencana alam yang lain. Contoh macam gambar ni, tanah kering kontang, jadi berlaku kemarau kan. Seterusnya, okay, aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosio-saintifik dalam sektor tenaga. Okey, tenaga pulih baru dikatakan boleh dibangunkan. Okey, dibangunkan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil. Okey, menggantikan penggunaan bahan api fosil. Maksudnya kita tak nak bergantung pada petroleum, gas asli, arang batu, tapi kita nak guna tenaga boleh baharu. Okey, apa dia? Ada 4 ni. Tenaga solar. Okey, bagus sebab Malaysia terima cahaya matahari sepanjang tahun. Jadi kita gunalah cahaya matahari tersebut, untuk solar panel. Kemudian tenaga geotermal. Okey, maksudnya air panas dalam kerak bumi kan. Alternatif menggantikan bahan api fosil. Sebab apa? Geografi di Malaysia ni sesuai dan jadi keutamaan. Kemudian sumber tenaga hidro, air. Dia boleh menghasilkan tenaga elektrik. Dia juga sebagai sumber tenaga utama. Kemudian sumber tenaga angin. Ni macam ni lah, ni gambar kincir angin ni. Ni sumber tenaga bersih boleh menggantikan sumber bahan api fosil. Jadi kita tak perlu bergantung kepada petroleum, gas asli, arang batu untuk mendapatkan tenaga. Jadi kita boleh guna solar, sumber tenaga geotermal, sumber tenaga hidro dan sumber tenaga angin. Okey, contoh kat sini empangan Kenyir di Terengganu. Dia adalah empangan hidroelektrik yang terbesar di semenanjung Malaysia yang mengawal limpahan air banjir serta menjana tenaga elektrik di negara kita. Okey, pemerkasaan penggunaan tenaga boleh baharu. Okey, bila kita perkasakan, maksudnya kita apply teknologi hijau dalam pengurusan tenaga. Jadi boleh mengatasi masalah kan? Mengatasi apa? Masalah boleh mengurangkan kandungan gas karbon dioksida dalam udara. Okey, bila kandungan gas karbon dioksida kurang di udara, boleh mengurangkan kesan rumah hijau dan perubahan iklim. Okey, kesan rumah hijau ni mana gas karbon dioksida terperangkap di bumi. Jadi gas karbon dioksida banyak di atmosfera kan. Jadi haba terperangkap. Dia tidak boleh dipantulkan balik ke maksudnya daripada matahari memancarkan haba ke atmosfera, dan haba patutnya dipantulkan semula, tapi dia terperangkap. Okey, amalan. Kempen amalan kecekapan tenaga secara holistik. Holistik ni menyeluruh lah. Dengan cara macam mana? Dengan beri kesedaran pada pengeluar barang elektrik supaya hasilkan peralatan yang cekap penggunaan tenaga. Maksudnya kilang atau industri tu nak keluarkan kipas, lampu, aircon, apa lagi, peti sejuk, peralatan-peralatan elektrik ni yang cekap tenaga. Senang je kita nak tengok. Kalau kita nak beli, kita tengok dia ada label yang bintang-bintang kan, label cekap tenaga. Okay, so kita belilah barangan macam tu. Okay, amalan pengguna yang berjimat cermat menggunakan tenaga elektrik. Okay, benda basic lah. Kalau kita tak guna di tempat tu, kita tutup lah switch elektrik tu. Okay, langkah-langkah penjimatan tenaga di rumah. Okay, macam bangunan di rumah macam kita lah. Apa kita boleh buat? Okay, tengok. Yang pertama, kita guna peralatan yang mempunyai label kecekapan 5 bintang.
Okey, lagi kita pasang panel solar pada bumbung untuk menjana tenaga elektrik. Nampak tak rumah ni ada panel solar. Okey, kita menggunakan lampu LED yang lebih cekap tenaga. Kemudian kita tutup pintu dan tingkap apabila penyaman udara dipasang. Sebab kita tak nak penyaman udara itu akan menggunakan tenaga yang lebih untuk menyejukkan bilik tersebut. Dan kita selaraskan suhu penyaman udara kepada suhu yang nyaman. Tak perlu terlalu sejuk, iaitu 24 hingga 25 darjah Celsius. Kemudian kita cabut plug peralatan elektrik jika tidak digunakan. Macam kita tengok ni, kalau kita dah guna, lepas tu tak nak guna dah, kita tutup switch dia, kita cabut. Okey. Seterusnya, okey, hampir maksudnya okey, selesai untuk topik 4.2. Jadi kamu dah boleh perlihatkan isu kekurangan sumber kebergantungan kepada sektor tenaga. Lagi kita boleh kita nampak macam wajaran lah kenapa kita perlu mengamalkan atau mengaplikasikan teknologi hijau untuk mengatasi masalah sosio-saintifik dan sektor tenaga. Okey, di sini cikgu sediakan latihan pengukuhan. Okey, kamu boleh scan QR code ni untuk latihan pengukuhan. Okey, dan di sebelahnya tu ada modul mudah sains Cikgu Azlina. Yang tu pun kamu boleh scan QR code tu untuk dapat modul ataupun macam nota lah, nota tajuk 4 ni untuk kamu. Di situ juga sebenarnya cikgu sediakan juga soalan latihan. Okey, kamu boleh juga klik link yang cikgu tulis di bawah YouTube description ni. Dan kamu juga boleh hubungi cikgu pada Telegram alias cikgu_Azlina _SAIM. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.